بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Taala beri dan bekalkan kepada kita pada malam penuh barakah ini. Sekali lagi kita dihimpunkan bersama-sama di dalam dewan ini, tak lain dan tak bukan untuk kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mempelajari kalamullah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kesungguhan dan kesanggupan kita hadir kemari pada detik ini Allah Taala ganjarkan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa kita buang masa, kita terus kepada buku tajwid kita, Tajwid Al-Quran, yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Leong, yang mana hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pelajaran kita yang tertangguh, iaitu pada tajuk sifat-sifat huruf pada muka surat yang ke-19. Baik, makanya telah kita khabarkan untuk mendapatkan bacaan yang sempurna patutlah kita menjaga dua hal, iaitu makharijul huruf dan juga sifatul huruf, tempat keluar huruf dan juga sifat-sifat huruf. Makanya makharij, tempat-tempat keluar, telah kita bahaskan pada perjumpaan yang lalu. Maka sifat-sifat huruf masih lagi kita berada di dalam perbincangan berkenaan dengannya. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung kepada pada muka surat yang ke-19 pada nombor yang ketiga, iaitu al-isti'la, lawannya adalah al-istifal. Baik, tanpa kita buang masa, kita terus masuk kepada perbincangannya. Isti'la menurut bahasa adalah meninggi, ataupun bahasa mudah fahamnya adalah tebal. Huruf-huruf ini tak boleh kita sebut secara rendah ataupun nipis. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar daripada pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Itu yang menyebabkan dia tebal. Hurufnya 7 terhimpun dalam rangkai kata khussadagtin qiz. So, ada 7 huruf yang kalau kita selalu dah sebut, kita dah sebut ada 7 huruf yang dinamakan huruf isti'la. Kalau kita nak hafal ikut formula orang Arab, maka dia akan hafal dengan menyebut khussadagtin qiz. Ataupun, sila pandang ke depan, kita dah pernah sebut dah isti'la ada 7 huruf yang dimulakan dengan huruf kha, sad, dad, ta, za, ghain dan juga qaf. Semua huruf-huruf yang ketujuh yang telah kita sebutkan ini tak boleh sifatnya rendah. Kha, sa, da, ta, tak boleh. Dia mesti kena gemuk sebab sifatnya adalah meninggi. Cuba sebut sama-sama sekali lagi. Kha. Jangan muncul mulut sebab huruf kha tak perlu kepada bibir. Makhraj huruf kha dekat bahagian dalam, tekak di pangkal lidah. Sorry, bukan di pangkal lidah, bahagian halkum di bahagian atas sekali. Itu tempat keluar ghain, itu tempat keluar kha. Makanya tak kena mengena dengan bibir, tak perlu kepada kho. Salah. Kha. Tegak saja. Kha. Kemudian sa. Huruf sad pula nanti kita akan masuk kepada sifat-sifat tunggal. Kita akan dapati huruf sin dan huruf sad dan huruf zai, tempat keluar depa ni sama, iaitu hujung lidah mesti langgar belakang gigi yang bahagian bawah, kemudian kena ada gemuknya. Sa. Dah tak ada kena dengan bibir juga. So jangan sebut so. Tak betul. Sa. Do. Huruf dot pula kita dah selalu sebut seluruh lidah kita langgar bahagian gigi di atas. Do. Dan dia tak ada kena dengan bibir, so tak perlu kita sebut do. Tak betul. Do. Sama ada seluruh ataupun belah kanan sahaja. Do. Ikut pada keselesaan masing-masing. Asal jangan depan sahaja. Kalau depan sahaja takut jadi huruf to. Boleh. Dia kena rasa semua ataupun depan ke kanan. Do. Do. Baik, semua. Do. Kanan sahaja. Do. Baik, sambung huruf yang berikutnya. To. Hujung lidah sahaja.
pun tak ada kena-mengena dengan bibir. So jangan sebut to. Tak betul. To. Gigit lidah. Zo. Zo. Jangan muncung juga. Zo. Tak betul. Zo. Patah balik kat belakang. Ro. Ro. Ke depan sikit saja. Ko. Ko. So dia bukan ko. Kalau ko, itu huruf kaf. Kita nak rasa huruf Q. Ko. Cantik. Terangkat sebahagian besar daripada pangkal lidah ke langit-langit mengakibatkan bacaannya ditafkhimkan. Apa maksud tafkhim? Tebal. Lebih-lebih lagi ketika hurufnya berbaris di atas ataupun di hadapan. So ingat, 7 huruf ni kalau mereka berbaris atas ataupun depan, sifatnya lebih tebal berbanding berbaris bawah. Boleh Baik. Buka muka surat sebelah. Kita masuk kepada lawannya, iaitu istifal. Menurut bahasa, dia adalah merendah. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebutkan hurufnya, sebahagian besar daripada pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit, iaitu merendah ke bawah. Hurufnya 22 terhimpun dalam rangkai kata ansyir hadithi ilmika sawfa tujahhiz bidha. Sebutan huruf-huruf ini hendaklah diterqiqkan, dinipiskan, kecuali huruf lam, ra dan juga alif yang mempunyai hukum-hukum bacaan yang tersendiri sebagaimana yang akan diterangkan kemudian. Jelas tak? So lawan kepada 7 huruf tadi ada 22 huruf. Dan 22 huruf ini kita panggil huruf merendah ataupun istifal. Dan bacaannya mestilah diterqiqkan, dinipiskan. Jangan kita baca tebal pula pada huruf ba. Tak boleh baca bo. Tak boleh baca no, ma, lo. Tak boleh. La, ma, na, wa, fa. Dan begitulah seterusnya. Tapi yang lain tadi, 7 huruf tadi, dia mesti tebal. Baik, kita masuk kepada nombor 4. Al-itbaq. Lawannya al-infitah. Baik, itbaq menurut bahasa adalah menutup ataupun mendempik. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, melengkung keliling lidah ke langit-langit. Hurufnya ada 4. Sad, dad, ta, za. Cuba sebut sekali. Sad, dad, ta, za. So berasa tak lidah kita buat kerja? Sad, da, ta, za. Itu dipanggil itbaq. Dan maksudnya adalah menutup. Semuanya dari jumlah huruf yang bersifat isti'la, dan sifat bacaan ini lebih kuat daripada isti'la. Maksudnya 4 huruf ini patut kita bagi ketebalan yang lebih berbanding 3 huruf selainnya. Ghain, kha dan juga qaf. Jelas? Amar. Infitah menurut bahasa adalah membuka. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit. Hurufnya 25 terhimpun dalam rangkai kata man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurbu ghaithin. Sifat infitah ini lebih menyeluruh daripada istifal, kerana setiap huruf yang bersifat istifal bersifat infitah. Kita dah sebut tadi, istifal maksudnya merendah. Infitah maksud dia buka. So dia kata dekat sini, setiap huruf yang bersifat istifal bersifat infitah. Tetapi tidak setiap huruf yang bersifat infitah bersifat istifal. Contohnya, huruf qaf, kha dan juga ghain bersifat infitah, tetapi ketiga-tiganya tidak bersifat istifal. Faham ke tak faham? Baik, kita kena beza dulu infitah dengan istifal. Istifal kita dah sebut dah, huruf-huruf merendah. Baik, cumanya kita kena keluar tajuk sikit bila kita masuk kepada nombor 4 ini. Al-itbaq maksudnya menutup. So, menutup ini kita nak mudah faham, maksudnya adalah lebih tebal daripada biasa. Jangan ingat tutup sahaja. So, kena faham dia lebih tebal daripada biasa dan hurufnya ada 4. Sad, dad, ta, za. Baik, kalau ikut betul-betul, ada 3 lagi huruf yang menyebabkan mereka ni menjadi isti'ala, huruf tebal. Ghain, kha dan juga qaf. Jelas tak? So kenal ni dulu. Baik,
Dah kenal benda ni, sekarang kita masuk kepada infitah. Huruf-huruf yang maksudnya terbuka. Terbuka. Jadi disebutkan kepada kita setiap huruf bersifat istifal yang tadi itu bersifat infitah, terbuka. Tapi tak semua infitah bersifat istifal. Sebab ada 3 huruf yang kita katakan tadi kawan kepada isti'ala tadi, dia tak boleh infitah. Dia tak boleh bersifat istifal, dia tak boleh merendah. Dia tetap kena gemuk juga cara sebut, tapi tidak segemuk 4 huruf tadi. Sad, dad, ta, dha. Baik, yang ni sekadar teori saja untuk kita tahu. Yang penting cara gaya kita sebut nanti dalam pembacaan Al-Quran, itu yang menentukan bacaan kita benar ataupun tak. Tapi yang ni akan menguatkan proses pembacaan kita semata-mata, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi untuk memeningkan kepala kita. Nombor 5 dan yang terakhir sebelum kita baca Al-Quran, al-izlaq, lawannya adalah al-ismat. Baik, izlaq menurut bahasa adalah tergelincir. Menurut istilah ilmu tajwid menyebut hurufnya dengan mudah dan lancar. So ini sifat yang seterusnya, iaitu izlaq, melepas, senang. Oleh sebab sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian lagi keluar daripada 2 bibir mulut, dia dapat disebut dengan cepat dan lancar. Hurufnya ada 6, terhimpun dalam rangkai kata farra min lubbin. Baik, saya nak tanya, huruf fa, bibir ke hujung lidah? Ra, hujung lidah ke bibir? Hujung lidah. Sebab kalau kita nak sebut ra, kan kena pakai lidah. Huruf mim, lidah ke bibir? Nun, lidah ke bibir? Nun, dua-dua kita pakai ya. Dan sifat nun tu lebih kepada hidung, dan kita perlu juga kepada muncung nun. Kalau tak, macam mana nak sebut huruf nun? Baik, huruf lam, lidah ke bibir? Lam, lidah, lam. Baik, dan yang terakhir huruf ba, huruf bibir. Betul. So, semua huruf yang disebutkan tadi maksudnya senang untuk disebut, dan sifat-sifat depa ni adalah al-izlaq. Baik. Selain daripada 6 huruf ini, dia adalah al-ismat. Al-ismat menurut bahasa dia adalah tertegah. Menurut istilah ilmu tajwid, ditegah hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun kalimah bahasa Arab yang lebih daripada 3 huruf menjadi huruf akar pada kalimah. Yang ni kalau siapa tak belajar sorof memang pening kepala lah. Baik, ala kuliah kita baca sahaja. Apabila terdapat kalimah yang tersusun di atas 4 ataupun 5 huruf, semuanya adalah daripada huruf ismat dan menjadi huruf akar pada kalimah, maka kalimah yang berkenaan sudah disebut dengan cepat dan dia adalah kalimah mendatang, bukan kalimah bahasa Arab tulen. Contohnya asjadu, huruf ismat ada 23 terhimpun dalam rangkai kata juz, ghisya, sakhitin, sadda thiqatan, idh wa'zuhu yahudduka. Baik, yang ni hanya sekadar huruf-huruf selain daripada al-izlaq. Baik, ala kulli hal, hadirin hadirat rahimakumullah, bila berbicara berkenaan dengan sifat huruf ini, dia perlu kepada pembacaan sendiri juga dekat rumah. Dia bukan setakat main kelas semata-mata, tapi dia perlu juga kepada mujahadah kita dekat rumah, cuba untuk mendapatkan kefahaman yang lebih. Baik, insya-Allah pada perjumpaan akan datang kita akan sambung kepada keterangan sifat-sifat tunggal, yang pada saya bila masuk sifat-sifat tunggal ni dia lebih mudah difahami lah, pasal kita dah selalu bahas berkenaan dengannya, insya-Allah. Baik, kita tutup buku tajwid kita dan kita sambung kepada bacaan Al-Quran Al-Karim. Baik, kita sambung pada surah Ali Imran pada ayat yang ke 90 saya. Ayat 90, innal ladzina kafaru. Pada muka surat 61 surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Dah jumpa semua dah? Muka surat berapa? 61. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha atas pelajaran kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم Tanwin bertemu dengan lam, kena ingat idgham bila gunnah sampai bila-bila tak boleh dengung. So bunyi dia kufrallan, kufrallan tak boleh, kufrallan tak boleh. Sekali lagi. Thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Baik, orang pertama akan baca ayat 90-91, orang kedua baca 91 dan 92. Syekh Syam, mula dulu. Baik, tolong ramai-ramai baca daripada ayat 90 sampai 92 yang kita bacakan pada malam ini. Ikut tempat yang saya berhenti. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra. Thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih.
pada fa innallah, jangan nun tu pun kita gemuk kan. Fa innallah tak betul. Fa innallah baru gemuk. Fa innallaha alim. Fa innallaha bihi alim. Sepatutnya macam itulah. So jangan kita baca fa inna bunyi dia. Baik, saya bacakan kemudian kita akan tadabbur. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب, kita ambil manfaat daripada pembacaan. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa manusia ramai tak mahu tadabbur Al-Quran. Makanya kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Setelah kita mampu belajar tajwid, Allah Ta'ala izinkan kita mendengar dan membaca Al-Quran Al-Karim. Maka detik ini Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk tadabbur. Cuma tadabbur ini secara ringkas, dan kalau kita nak belajar secara penafsiran, secara detail, mungkin akan disambung oleh ustaz yang sepatutnya lah dalam ilmu tafsir. Baik, ayat 90 Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mana mereka pernah beriman, thumma zdadu kufra, maka bertambah pula kekafiran pada diri mereka, lan tuqbala taubatuhum, nescaya sampai kesudah Allah Ta'ala tak sudi nak terima taubat mereka. Menunjukkan kepada kita, ayat ini Allah Ta'ala nak cerita tentang jenis-jenis taubat yang tak diterima. Tapi lan dekat sini bukanlah bermaksud selama-lamanya. Cumanya Allah Ta'ala tak pernah redha orang yang pernah beriman tiba-tiba menjadi kafir. Kemudian bertambah pula kekafirannya, yakni bertambah pula derhakanya kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita berharap satu masa nanti Allah Ta'ala bolakkan hatinya menjadi orang yang mendapat hidayah. Kita pernah tengok dekat France ada satu orang lelaki, dia siap lukis karikatur Nabi, betul? Dan dihina Nabi SAW, tapi hari ini dia antara orang yang mulazamah mempelajari Al-Quran Al-Karim. Orang yang pergi ke Mekah dan menghayati sirah Nabi SAW. So tak mustahil kalau kita kenal ada orang yang memang tegar melawan sunnah, ataupun orang yang tak mahu menerima Islam secara keseluruhan, tak mustahil Allah Ta'ala mampu bagi hidayah kepada mereka seandainya mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, so kita janganlah masuk dalam kumpulan orang yang beriman kemudian keluar pula menjadi orang kafir. Apa maksud kafir? Derhaka. Wa ulaika humud dallun, dan Tuhan kata itulah ciri-ciri orang yang sesat. Sebab tu setiap hari Tuhan minta 17 kali kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau ikut sekarang ni dah dapat hidayah dah pun, kalau ikut betul-betul. Tapi kenapa Tuhan suruh minta? Sebab Tuhan Maha berkuasa untuk menterbalikkan sesuatu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Hari ni boleh jadi kita rasa kita ni dah cukup tinggi dah, tapi Tuhan kata jangan lupa, sampai masa kami mampu untuk menterbalikkan kamu daripada seagung-agung manusia, seagung-agung makhluk menjadi sehina-hina makhluk. Jelas. So ini ayat nak bagi tahu ciri-ciri taubat yang tak diterima. Baik. Yang kedua, Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, kemudian mati pula dalam keadaan kafir. Kita syukurlah hari ni kita lahir-lahir sahaja bin dan juga binti. Kalau kita lahir-lahir AL, AP,
Dan sampai detik ini masih AL, anak lelaki dan anak perempuan, belum tentu kita mati dalam keadaan Muslim ataupun Islam. Tapi nak bagi tahu ada orang yang memang dia lahir-lahir kafir, dia hidup kafir dan dia mati sebagai kafir. Maka Tuhan kata dekat sini, barang siapa yang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Kalau depa ada emas sebesar bumi ini sekalipun, walau iftadabi, dan mereka nak tebus dengan kesalahan-kesalahan mereka dan mereka harapkan pengampunan Allah menjelang hari akhirat, Tuhan kata falai yuqbal. Siapa dia ya kat sini? Allah Ta'ala. Sebab tu kena belajar bahasa Arab. Falai yuqbal, tak boleh tukar falan tuqbal. Kalau kita pergi tukar you jadi tu, seolah-olah kita kata kamu yang tak nak terima. Tapi you adalah dia. Jelas tak ni? Baik, so nak nampak akan dekat sini, kalaulah orang kafir yang mati dalam keadaan kafir sekalipun, dan dia menyerahkan seluas bumi ini, sebesar bumi ini emas kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak akan terima. Tapi waktu kita hidup, kita sibuk nak gali emas. Tapi kita dapat tak semua emas tu? Tak dapat pun. Ulaika lahum azabun alim. Menjelang hari kiamat untuk orang-orang kafir ini dan derhaka ini, mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka pelindung ataupun penolong. So kita nafsi-nafsi dah dekat akhirat. Isteri pun dah tak kenal, anak-anak pun dah tak ingat, mak bapak pun tak ingat. Cuma kita dengan amalan kita sahaja. Sebab tu saya ucap tahniah lah. Hadirin hadirat, masih lagi gunakan kenikmatan yang Allah Ta'ala beri untuk kita nampakkan di atas jalan syukur, iaitu hadir ke majlis ta'lim. Baik, ayat terakhir yang kita baca pada malam ini, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita hakikat sedekah yang terbaik. Tadi ni nak cerita kalau orang kafir dia bagi sebesar bumi emas pun Tuhan tak akan terima sedekah tersebut. Maka ayat 92 Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa sahaja bentuk sedekah yang kamu persembahkan pada Allah, semuanya Tuhan tahu. Kalau kamu sedekah bukan kerana Allah pun, Allah Ta'ala tahu. Tapi saya baca yang ke belakang, sekarang saya baca yang depan. Tuhan kata kamu semua tak akan pernah mencapai darajat kebaikan selagi kamu tak sedekahkan benda yang paling kamu cintai dan sayangi. So nak capai taraf ni susah. Kita dah pernah cerita betapa Nabi SAW seorang yang dermawan, dan kedermawanan Nabi bertambah-tambah dalam bulan Ramadan. Tapi kita nak nampak akan betapa Badui datang kepada Nabi bertanya perihal Islam, dan Nabi dakwah kepadanya bukan setakat dakwah kosong. Malah Nabi bertanya kepada Badui tadi, adakah engkau tahu di sebuah lembah, ada sebuah lembah di sana? Maka Badui tadi kata, aku tahu lembah di sana penuh dengan kambing-kambing dan juga haiwan ternakan. Nabi kata apa? Ambillah lembah berserta isi-isinya sekali aku sedekahkan kepadamu. Apa dia lelaki tadi buat? Dia balik kepada kaum dia dan dia pun berkata, ya qaumi, jom kita ramai-ramai bertemu dengan Muhammad, jom kita peluk agama. Sebab aku kenal Muhammad bukan sebagai seorang yang kedekut, dan aku kenal dia sebagai seorang yang dermawan. Saya selalu sebut, agama kita ni akan tertegak dengan dua hal, orang berilmu dan juga orang yang dermawan. Kalau kita sedar kita ni tak banyak ilmu, maka jadilah orang yang dermawan. Tuhan tak minta banyak pun. Kalau ada beberapa sahaja daripada pihak kita tu nak bagi, Allah Ta'ala kata, wa ma tunfiqu min khairin, yang baik, fa innallaha bihi alim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tinggal lagi bila kita nak bagi sedekah ni, siapa yang akan bisik-bisikkan kefakiran kepada kita? Syaitan. Syaitan tu siapa? Syaitan tu sifat. Betul? So sifat ini ada pada manusia, sifat kesyaitanan itu ada pada jin. Jelas tak? Sebab tu kita diminta untuk baca qul a'udzu birabbin nas. Lagi? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Kan Tuhan kata ada yang membisik-bisikkan, meragu-ragukan hati, dan membisik-bisikkan itu datang daripada kumpulan jin, datang daripada kumpulan manusia. Sebab tu bila kita kata perangainya tak ubah seperti syaitan, bukan kita kata dia syaitan, tapi bisikan jahat itu tak ubah seperti syaitan. Jelas tak?
Jadinya sebab tu kena pilih kawan. Sebab itu juga kena jadi orang yang dermawan. Kena jadi orang dermawan. Sebab bila kita derma ni ataupun kita bagi infak ini, hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya kita tak sedar kita sedang menampakkan rasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan top up lagi. Dan bila Tuhan dah top up kat kita rezeki tersebut, sebenarnya Tuhan minta lagi supaya kita makin memberi. Sebab tu saya terbaca ada satu quote dekat dalam Facebook, dia kata semakin bertambah keuanganmu, bukan engkau menambah gaya hidupmu. Betul? Tapi semakin bertambah keuanganmu, sepatutnya engkau bertambah memberi kepada orang yang lain. Subhanallah. Maksudnya berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. So hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan manusia yang dermawan, dan juga kita tak mati dalam keadaan kafir, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat kita. Maka penuhilah hari-hari kita dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dan semacamnya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita berhenti untuk solat isyak berjemaah. Kemudian kita akan sambung pada pukul 9.30 dengan Ustaz Azra'i kitab yang seterusnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.